Dengar Ustaz. Baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله تبارك وتعالى وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. أسألك اللهم رب خير هذا الليل فتحه ونصره ويسره وسروره وبركته ورزقه ونوره وطهوره ومعافاته وهداه. اللهم إن الضعفاء فقونا وأذلاء فأعزنا والفقراء فارزقنا. اللهم أنت تكشف المكرم والمأسم وترفع المحن والفتن والنقام. آمين يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد حتى لا يبقى من الصلاة شيء. اللهم وبارك على سيدنا محمد حتى لا يبقى من البركات شيء. اللهم وسلم على سيدنا محمد حتى لا يبقى من السلام شيء. اللهم وارحم سيدنا محمد حتى لا يبقى من الرحمة شيء. أما بعد، وبتوفيق الله وعونه ومنه وفضله وإمداده. Jadi alhamdulillah, pertama sekali kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena diberikan kesempatan untuk kita sambung kita punya sesi kita berkaitan dengan ilmu nahwu. Dan kita masih lagi dalam muqaddimah saniyah, muqaddimah yang kedua yang ana sebutkan bahawa nahwu ni ada 3 muqaddimah. Dan muqaddimah yang pertama kita telah selesai. Muqaddimah yang kedua kita berada di separuh jalan, iaitulah babul i'rab wal bina. Dan sesi sebelum ini kita dah menjelaskan bahawa berkaitan dengan pengenalan apa dia tu i'rab, apa dia tu bina, apa dia aqsam bagi i'rab dan juga apa aqsam bagi bina. Dan kita selesai bahagian tersebut. Dan juga kalau nisbah dalam matan jurumiyah itu merupakan bab yang kedua lah, babul i'rab. Okey, baik. Setelah ana menjelaskan bahawa i'rab itu syai' maknawi atas mazhab yang mengatakan bahawa i'rab itu ada khilaf ulama, ada 2 mazhab tentang kefahaman i'rab ini. Maka mazhab yang mengatakan bahawa i'rab itu adalah syai' maknawi, sesuatu yang maknawi, dia bukannya syai' lafzi. Maka i'rab yang mazhab yang mengatakan bahawa i'rab itu adalah syai' maknawi, maka dia memerlukan kepada syai' lafzi untuk menjelaskan syai' maknawi, untuk menunjukkan makna maknawi tersebut. Ya, jadi diri i'rab tersebut adalah maknawi. Isim dia pun maknawi, rafa', nasab, jar dan juga jazam itu pun masih maknawi. Sebab itulah Ibnu Ajurum mendatangkan selepas daripada babul i'rab, itulah bab ma'rifati alamatil i'rab, bab alamat i'rab. Jadi alamat dengan i'rab ni benda lain-lain. Jadi i'rab itu syai', alamat i'rab tu syai' akhar. Jadi alamat i'rab itu lafzi. Contoh kita kata ja'a Zaidun, maka Zaidun kat situ jadi i'rab. Mana dia i'rab pada Zaid? Tak boleh tunjuk kerana syai' maknawi. Maksudnya kita faham tapi kita tak boleh sebut kat mana dia. Tapi kita fahamlah Zaid itu ada i'rab pada dia. Itulah Zaidun. Kemudian kita kata jenis apa i'rab yang ada pada Zaid? Rafa'. Kita tunjuk mana rafa'. Kita pun tak boleh tunjuk sebab rafa' ni pun syai' maknawi lagi. Kemudian datanglah sesuatu yang menunjukkan rafa' dan menunjukkan i'rab. Apa dia? Iaitulah dhammah. Maka dhammah yang ada pada akhir kalimah Zaid, iaitulah Zaidun yang kita sebut. Dhammah yang ada pada akhir kalimah Zaid, iaitulah alamatul i'rab, itu barulah syai' lafzi, barulah sesuatu yang lafzi yang menunjukkan rafa' dan yang menunjukkan diri i'rab. Jadi sebab itulah kena faham hakikat i'rab tu sendiri. Hakikat i'rab dan juga bila kita faham hakikat i'rab dan juga aqsam bagi i'rab tersebut, rafa', nasab, jar dan jazam, maka kita faham bahawa memerlukan alamat untuk menunjukkan syai' maknawi tersebut. Maka kita masuk kepada bab alamat i'rab.
Kata musannif rahimahullahu taala, qala babu ma'rifati alamatil i'rab lirraf'i arba'u alamatin ad-dhammatu wal waw wal alif wan nun. Sekarang dalam bab ini musannif akan taksimkan kepada mengikut aqsam bagi i'rab ini ada 4 lah. Itulah rafa', nasab dan khafaf dan juga jazam, 4. Setiap daripada 4 ini dia ada alamat dan juga ada mawadhi'. Antum akan belajar apa dalam bab ini? 2 benda. Pertama, alamat bagi setiap daripada qisim i'rab. Maksud setiap daripada rafa', setiap daripada nasab, setiap daripada khafaf dan juga jazam dia ada alamat. Untuk akan mengaji alamat-alamat tersebut, tanda-tanda tersebut. Dan alamat tersebut dia ada 2 lah. Dia ada alamat asliyah dan juga dia ada alamat far'iyah ataupun alamat naibah. Setiap daripada qisim bagi i'rab dia ada satu sahaja alamat asliyah. Maksudnya asal bagi rafa' contohnya. Asal bagi rafa' mesti alamat dia adalah dhammah. Asal bagi nasab mesti alamat dia adalah al-fathah. Asal bagi khafaf alamat dia mesti kasrah. Asal bagi jazam alamat dia mesti sukun. Dia macam tu. Kalau ada alamat rafa' yang bukannya dhammah maka disebut sebagai alamat far'iyah. Alamat furu', alamat far'iyah. Jadi contoh pada rafa' kan. Rafa' ada 4 alamat. 1 alamat far'iyah, 1 alamat asliyah dan 3 alamat far'iyah. Iaitulah waw, alif dan juga nun. Jadi begitulah dengan nasab, khafat dan juga jazam. Benda yang kedua yang antum akan belajar pada bab ini adalah tentang mawadhi' al-i'rab. Mawadhi'ul i'rab. Apa dia mawadhi'ul i'rab? Maksudnya alamat tersebut dia jadi alamat bagi suatu hukum i'rab tersebut pada tempat-tempat tertentu. Maksudnya pada keadaan kalimah itu berada dalam keadaan tertentu. Maksud keadaan kat sini, maksud kalimah itu apa dia? Apa dia dekat sini maksudnya isim mufrad lah. Isim mufrad dia ada 10 mawadhi' i'rab. Dia ada isim mufrad, musanna, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir. Asmaul khamsah. Ismul ladzi la yansarif. 7. Isim ada 7. Kemudian 3 fi'il. Apa dia? Fi'il mudhari' al-mu'talul akhir, fi'il mudhari' as-sahihul akhir dengan al-af'alul khamsah. Jadi sebelum antum nak letakkan alamat i'rab tersebut, antum tengok dulu. Isim itu alhamdulillah ada yang faham, ada yang share. Alhamdulillah. Terima kasih. Jadi antum bila nak letak alamat i'rab itu pastikan antum tengok dulu kalimah tersebut dia duduk pada maudhi' mana. Kalau keadaan rafa', okey kalimah tersebut mufrad ke musanna ke jamak. Jangan terus letak dhammah. Tak boleh. Dia ada setiap maudhi' dia ada alamat tertentu. Kemudian antum nak letak nasab pada dia. Okey nak letak alamat apa? Tengok dulu kalimah itu. Dia isim mufrad ke, dia musanna ke, dia jamak mudzakkar salim ke, jamak muannas salim ke, ismul ladzi la yansarif ke, macam mana ke? Kalau fa'il tersebut, kalau kita letak rafa' pada dia, kena tengok dulu dia fa'il sahih akhir ke, fa'il mu'tal akhir ke, ataupun af'alu khamsah ke. Jadi antum akan dalam bab ni antum akan belajar 2 benda. Pertama berkaitan dengan alamat i'rab setiap qisim i'rab dan yang kedua adalah mawadhi' i'rab tu sendiri. Okey insya-Allah. Ada 10 nah, antum boleh catatlah, buatlah nota sikit, ada 10 yang ana sebutkan tadi ya. Baik. Kata musannif rahimahullah liraf'i arba'u alamatin ad-dhammatu wal waw wal alif wan nun. Jadi raf'i kalau mengaji dia jadi khabar muqaddam. Arba'u alamatin jadi mubtada muakhar. Yani liraf'i arba'u alamatin ay arba'u alamatin liraf'i. Lam bermakna ala ay ala raf'i. Sebab tu anak kata kalau ana masuk bab i'rab matan ni kan dia tak jadi 10 kali muhadarah kan, dia mungkin jadi 30 kali muhadarah. Kan jadi masalah lah. Jadi kita baca laju lah. Li raf'i arba'u alamatin. Atas rafa' itu ada 4 alamat. 4 alamat tu antum tabik sikit. Ihdahunna asliyah wal baqiyah far'iyah wa salasatun baqiyah far'iyah. Maksudnya 4 itu, 1 dia asliyah dan yang ketiga adalah lagi 3 far'iyah. Apa dia asliyah? Iaitulah ad-dhammatu. Far'iyah apa dia? Wal waw wal alif wan nun. 3 alamat far'iyah. Jadi 4 alamat ni sahaja adalah alamat bagi rafa'.
Boleh. Kemudian kata syarih, alamatur raf'i. Aqul, kata Syekh Muhyiddin syarih, aqul tastati' an ta'rifa ataupun takunu dhammatu alamatan 'ala raf'il kalimah. Atas lagi ni salah ni, atas ni. atas lagi. Tak, bukan bawah, atas. Situ. Aqulu tastati' an ta'rifa anna al-kalimata marfu'atun biwujudi alamatin fi akhiriha min arba'i alamat. Jadi kalau kita nak tahu kan setiap kalimah tersebut sekiranya dia marfu', sekiranya dia terima hukum rafa', dia mesti ada salah satu daripada alamat 4 ini. Dia mesti ada pada akhir kalimah, fi akhiriha, akhir kalimah. Ada 4. Apa dia? Wahidatun minha asliyah. Salah satu daripada dia disebut sebagai asliyah, yakni alamatun asliyah. Kalam ala hazfil wasaf, ala hazfil sifah. Asliyah ay alamatun asliyah. Satu daripada dia alamat asliyah. Wahiyat dhammah, iaitulah dhammah. Salah satu dia adalah dhammah dan dia alamat asliyah. Wa thalathu furu'. Dan 3 lagi furu', yakni far'iyah, yakni alamatun far'iyah. Apa dia? Wahiyal waw wal alif wan nun. Waw, alif, nun. 3 alamat ni far'iyah. Khair. Boleh? Okay, kita masuk satu-satu. Setiap daripada satu-satu ni dia ada mawadhi' dia. Mawadhi'ud dhammah. Okay, sekarang ni masuk mawadhi'ud dhammah dulu. Alamat dhammah. Kata musannif, fa amma dhammatu fatakunu alamatan lirraf'i fi 4 mawadhi'. Adapun dhammah, dia jadi alamat ke atas rafa' ini fi 4 mawadhi', pada 4 tempat. Daripada 10 tadi yang nak sebut, ada 4 tempat. Ada 4 tempat ni kalau dia rafa' atas dhammah 4 sahaja. Apa dia? Isim mufrad. Jadi isim mufrad kalau keadaan rafa' dia kena rafa' dengan dhammah. Wa jam'at taksir, dan juga jamak taksir pun sama juga. Wa jam'il muannas salim, dan jamak muannas salim pun sama juga, 3 tempat. Jadi 3 pada isim, 1 pada fa'il. Apa dia fa'il? Wal fa'lul mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirih syai'un. Dan fa'il mudhari' yang tidak berhubung di akhirnya oleh sesuatu pun. Syai'un dekat sini ada 5 benda. Apa dia 5 benda tu? Sekejap kita masuk. Fa'il mudhari' 4 keempat ialah fa'il mudhari' yang belakang dia tak berhubung dengan apa-apa pun. Okey, kita masuk syarah. Aqulu takunu dhammatu alamatan fi ala raf'il kalimah fi 4 mawadhi'. Dhammah ni jadi alamat bagi rafa' kalimah pada 4 tempat lah. Apa dia 4 tempat? Yang pertama isim mufrad, yang kedua jamak taksir, yang ketiga jamak muannas salim, yang keempat fa'il mudhari' alladhi lam yattasil. Yang lam yattasil bi akhirih syai', kat situ ada 5 benda. Apa dia 5 benda tu? Syarih sebut. 5 benda dekat sini: alifus nain, wawul jama'ah, ya'ul muannasatul mukhatabah, nunut taukid, tak kira khafifah ataupun saqilah, dan yang kelima adalah nun niswah. Jadi fa'il mudhari' kalau belakang dia ada alifus nain, ataupun belakang dia ada wawu jama'ah, ataupun belakang dia ada ya muannas mukhatabah, dan juga belakang dia ada nun taukid ataupun nun niswah, maka tak di'irabkan pada rafa' dengan alamat dhammah. Dia tak boleh ada yang tu. Iaitulah pada tasrif fa'il mudhari' kan kita sebut apa ya? Contohnya yadribu, yadribani. Yadribani ada alifus nain. Yadribuna ada wawu jama'ah. Tadribu tak ada. Tadribani, yadribna. Tadribani ada alifus nain. Dan yadribna ada nun niswah. Jadi kalau fa'il mudhari' pada tasrif yang kita tasrif ni ada 5 benda ni, maka tak di'arab dengan i'rab dhammah. Itu masuk syai' pada kalam musannif. Itu masuk syai', iaitu bi akhirih syai'. Syai' kat sini ada 5 benda. Al-ismul mufrad. Kita tengok satu-satu. Kita tengok ada setiap 4 ni. Apa dia? Antum kena kenal dulu. Antum kena kenal dulu setiap satu daripada 10 benda yang mawadhi' 10 ni. Sebab syarah pun dia syarah perkara tersebut. Pertama apa dia? Isim mufrad. Apa dia isim mufrad? Amma al-ismul mufrad fal muradu bihi ha huna ma laysa muthannan wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala min al-asma'il khamsah.
Itu isim mufrad. Jadi isim mufrad ni, mufrad dalam bab inilah. Sebab tu musannif sebut hahuna. Sebab mufrad, kalau bab lain dia maksud dia lain. Contoh dalam bab kalam sebelum ini kan, bab mukadimah yang pertama iaitu bab kalam. Pada bab kalam, mufrad maksud dia apa? Ma laysa bimurakkabin. Itu ta'rif mufrad pada bab kalam. Bila sebut mufrad pada bab kalam, pada bab kalimah wal kalam, maksud dia ma laysa bimurakkabin. Maksudnya kalimah sama ada dia mufrad ataupun murakkab. Sama ada dia tunggal ataupun dia murakkab. Murakkab ni maksudnya dia gabung dua kalimah dan jadi murakkab. Contohnya baitullah, maka baitullah ini dia murakkab. Tapi kalau baitun saja mufrad. Itu mufrad pada bab kalam. Tapi mufrad pada bab i'rab, pada bab alamat i'rab lain pula. Apa dia? Iaitu ma laysa musanna. Dia bukan musanna, bukan majmu'an. Majmu'an ni maksudnya mutlaqan lah, tak kira lah jamak muzakkar ke, jamak muannas ke, jamak taksir ke. Wala mulhaqan bihima, dan bukannya mulhaq. Mulhaq kat sini bukan mulhaq musanna, dia ada nanti, ada bab nanti. Mulhaq musanna, mulhaq jamak muzakkar salim, mulhaq jamak muannas salim. Wala minal asma'il khamsah, dan bukan terdiri daripada asma'ul khamsah. Itu mufrad dalam bab ini. Jadi sebab itu dalam nahwu, antum bila sebut mufrad, antum kena tengok bab. Nanti bab munada, bab istisna, bab hal, itu ada juga kalimah mufrad. Jadi mufrad pada bab sana tu lain pula nanti. Jadi antum kena, bila orang tanya isim ni mufrad, bab mana tanya balik. Atau maksud ni bab mana? Jadi kalau bab kalam lain, kalau bab i'rab lain, kalau bab munada nanti bab hal tu lain. Jadi kena faham lah. Jadi itu isim mufrad. Tak kira mufrad tu sama ada muzakkar, sawa'an kana muradu bihi muzakkar, sama ada mufrad itu muzakkar ataupun muannas. Muzakkar seperti Muhammad, Ali, Hamzah, muannas seperti Fatimah, Aisyah, Zainab. Dan tak kira sama ada dhammah tersebut yang duduk atas dhammah tersebut, dhammah yang duduk atas isim mufrad tersebut zahirah. Seperti kita kata hadara Muhammadun, sekarang ni dhammah yang ada pada Muhammad isim mufrad itu zahir. Ataupun muqaddarah seperti hadara al-fata wad-da'i wa akhi. Tengok, al-fata, ad-da'i, akhi. Dhammah yang ada pada akhir kalimah isim mufrad tersebut muqaddarah. Dhammah tak ada, dia muqaddarah sahaja. Jadi isim sama ada dia muzakkar ataupun muannas. Dhammah yang ada pada dia tak kira sama ada zahir ataupun muqaddarah. Boleh? Itu isim mufrad. Isim mufrad maksudnya bukan musanna, bukan jamak mutlaqan, tak kira sama ada jamak muzakkar salim, muannas salim ataupun jamak taksir. Dan juga bukan mulhaq bi musanna ataupun bi jamak, dan juga bukannya asmaul khamsah. Itu musanna pada bab ini. Setelah maudhu' yang pertama. Maudhu' yang kedua jam'ut taksir. Apa dia jamak taksir? Jamak ni ada 3. Jamak ni pecah 2 lah. Jamak ni pecah 2. Turun bawah sikit slide. Jamak yang kedua, jamak ada pecah 2. Jam'us salim dan jam'ul mukassar. Jam'us salim dengan jam'ul mukassar. Dalam tu boleh buat taminda tu bagus. Jam'ul salim dengan jam'ul mukassar. Jamak ada 2. Jam'us salim ni ada pecah 2 pula. Dia ada jamak muzakkar, dia ada jamak salim muannas. Tapi kita selalu sebut jamak muzakkar salim, jamak muannas salim. Jamak mukassar yakni jam'ut taksir. Okey, sekarang ni yang kita di sini adalah jamak taksir dulu. Sebab dia jadi maudhu' bagi dhammah pada rafa'. Apa dia jamak taksir? Yang ambil ayat sah. Apa dia jamak taksir? Jamak taksir fal muradu bihi, ini ta'rif dia, ma dalla ala akthar min ithnain aw ithnatain ma'a taghayyurin fi sighati mufradihi. Itu maksud jamak taksir. Ma dekat situ maksudnya isim. Dalla ala akthar min ithnain aw ithnatain. Jamak taksir ini isim yang menunjukkan lebih daripada 2
menunjukkan lebih daripada dua, tak kira lah muzakkar ataupun muannas. Boleh. Ma'a taghayyurin, dan berlakunya perubahan. Dan berlakunya perubahan ma'a taghayyurin fi sighati mufradihi, pada sirah mufrad dia. Maksudnya jamak taksir ni, taksir ni maksudnya pecah. Taksir ni maksudnya pecah. Dia berubah terus, jamak taksir ni dia berubah terus daripada bentuk surah. Sirah dekat sini maksud surah. Surah ataupun gambaran asal mufrad dia. Sebab tu nama dia taksir. Dia tak macam jamak salim. Kalau jamak salim, kita datangkan dia punya jamak, tapi dia punya surah mufrad dia tak berubah. Contoh kita kata muslim, muslimuna, jamak muzakkar salim kan. Muslimuna, dia maksudnya ramai orang Islam lelaki. Dia hanya menambah waw nun sahaja di belakang. Kan? Kalau kita buang waw nun, maka dia jadi muslim. Dia punya mufrad, dia jadi muslim mufrad. Maka mufrad, surah mufrad dia, gambaran mufrad dia tak berubah. Sebab tu nama dia salim. Salim maksudnya selamat daripada bina mufrad, daripada binaan mufrad dia selamat. Just tambah kat belakang waw nun saja. Ada pun jamak taksir, contoh kita kata rajulun. Rajulun dia punya mufrad. Apa dia punya jamak dia? Kita kata rijal. Sekarang ni rijal dia berubah terus daripada rajul. Kan? Tengok rajul. Rajul kalau mufrad dia ra dia kena fathah. Maitan jamak dia jadi kasrah. Kemudian jim. Jim rajul, jim dia mufrad dhammah, tapi kepada jamak taksir dia jadi fathah. Kemudian dekat mufrad tak ada pun alif, pada jamak taksir ada alif, rijal. Jadi dia berubah, dia pecah terus daripada bina mufrad. Sebab tu nama dia jamak taksir. Boleh faham lah? Wa anwa'u taghayyur mawjuda fi jumu' at-taksir as-sittah. Sekarang ni perubahan yang berlaku disebabkan jamak taksir ini, taghayyur yang berlaku ni ada berapa jenis? Ada 6 jenis. Ada 6 jenis. Okay, dia musannif nak syarah, nak sebut satu-satu. Jenis-jenis perubahan yang berlaku, taksir yang berlaku pada bina, pada jamak taksir daripada bina mufrad ni ada 6. Pertama apa dia? Taghayyurun bisyakli laysa ghayru. Taghayyurun bisyakli, maksudnya syakal dekat situ maksudnya harakat. Perubahan yang berlaku tersebut ataupun pecah yang berlaku, taghayyur yang berlaku tersebut pada pertama pada perubahan baris sahaja. Maksudnya mufrad baris lain, jamak taksir dia baris lain. Contoh seperti asad, dia punya jamak taksir dia adalah usud. Maksudnya surah perubahan huruf tak berubah. Hamzah, sin, dal tak berubah. Jamak taksir dia pun tak berubah. Cuma yang berubah adalah barisnya sahaja. Tengok hamzah. Asal hamzah mufrad kena fathah, mai kat jamak taksir dia jadi dhammah. Sin asalnya kena fathah tapi pada jamak taksir dia jadi sukun. Faham tak? Jadi perubahan itu pada syakal sahaja. Asad, usud, namir, numur. Jadi jamak taksir ini kat sini jenis perubahan yang satu, iaitulah taghayyur bisyakal, la ghairu. Yang kedua, taghayyur bin naqas, la ghairu. Apa maksud bin naqas? Yakni naqas huruf. Taghayyur berlaku pada sudut kurangnya huruf. Contoh dia apa ya? Contohnya tuhamah. Dia punya jamak dia apa ya? Tuham. Tuhamah. Jamak dia tuham. Tengok tuhamah. Tuhamah pada mufrad ada ta. Ta marbutah. Pada jamak taksir tak ada ta. Tuham. Dia buang ta marbutah. Jadi perubahan dekat sini, taghayyur dekat sini berlaku dengan naqas. Ini naqas huruf. Yang ketiga, taghayyur biziyadah. Ada penambahan huruf, penambahan taghayyur pada sudut penambahan huruf. Contoh perkataan sinwun. Okey, perkataan sinwun satu. Jamak dia apa dia? Sinwan. Jamak dia sinwan. Dia berlaku perubahan pada sudut penambahan huruf, ziyadah. Iaitu ziyadah alif wa nun pada akhir kalimah. Sinwun, sinwan.
Sinwan mufrad. Dia punya jamak taksir sinwanun. Sekarang ni ustaz nak tanya. Dia punya musanna bagi sinwan apa dia? Musanna bagi sinwan. Sinwan juga. Kan. Sinwan musanna dia sinwan. Jamak dia pun sinwan. Cuma beza kita nak beza macam mana? Nak beza dengan baris belakang. Kalau sinwan musanna kita baca sinwani. Macam muslimani. Nun ke bariskan dengan kasrah. Sinwani. Tapi kalau dia jamak taksir kita baca dengan dhammah lah. Sinwanun. Macam rijalun. Jadi nak tengok cam ni walaupun surah sama tapi cam dia pada baris akhir. Kemudian yang keempat, taghayyur fi syakli ma'an naqas. Kan perubahan yang berlaku pada jamak taksir ini pada syakal yakni pada baris dan juga pada naqas yakni naqas harakat, naqas huruf. Contohnya perkataan apa? Perkataan sarir. Dia punya jamak dia apa dia? Surur. Sarir jamak dia surur. Sarir mufrad. Jamak dia surut. Okey, berlaku pada sudut taghayyur pada sudut syakal. Tengok sarir. Asal sin dia kena fathah tapi pada jamak sin tu dhammah. Ra pun macam tu juga berlaku perubahan. Dan juga berlaku pada sudut naqas. Iaitulah pada mufrad ada ya, pada jamak tak ada ya. Macam kitab dan kutub. Kitab dan kutub juga berlaku taghayyur pada sudut syakal dan juga naqas. Yang kelima, taghayyur fi syakl ma'az ziyadah. Syakal taghayyur pada sudut perubahan baris dan juga ada ziyadah huruf pada jamak taksir. Contoh perkataan sabak dan juga asbaq. Sabak, asbaq, batal, abtal, hindun, hunud. Macam tu. Dia berlaku perubahan baris dan juga ziyadah huruf. Kemudian yang terakhir adalah kesemua berlaku ada. Iaitulah ziyadah, naqas dan juga syakal. Ada perubahan baris, ada penambahan huruf, ada pengurangan huruf. Contoh perkataan karim, jamak dia kurama. Karim dan juga kurama. Antum cari. Jadi jamak taksir ni antum nak buat latihan macam mana? Bila antum tahu taksim, taghayyur ni, antum cari kalimah yang ada jamak taksir, antum tengok. Antum tengok dia punya mufrad dan tengok dia punya jamak taksir. Kemudian antum tentukan ini perubahan ini berlaku pada sudut pada jenis mana? Adakah taghayyur pada sudut syakal saja atau naqas saja atau ziyadah saja atau syakal ma'an naqas ataupun syakal ma'az ziyadah ataupun ketiga-tiga berlaku. Itu latihan untuk kita kenal pasti jamak taksir. Antum hafal ke enam ni insya-Allah. Insya-Allah antum punya jamak taksir antum masih ya. Jadi jamak taksir ini pun sama macam dengan isim mufrad dalam keadaan rafa' dia rafa' dengan dhammah. Boleh? Dan dia sama ada jamak taksir tak kira, sama ada dia macam dengan mufrad tadi juga, sama ada dia muzakkar ataupun muannas, dan sama ada alamat dhammah dia sama ada zahirah ataupun muqaddarah. Kalau zahirah macam rijal, kalau muqaddarah macam azara, habala, sakara. Boleh? Baik. Kemudian yang maudhi' selesai 2 maudhi' daripada 10. Maudhi' yang ketiga jamak muannas salim. Okay, baik. Jamak muannas salim apa dia? Ma dalla ala akthar min ithnatain bi ziyadati alifin wa ta'in fi akhirih. Okay, jamak muannas salim ini duduk pada jamak yang jenis salim. Tadi kan kita pecah jamak ni ada 2, jamak salim dan juga jamak mukassar. Okay, jamak muannas salim ini duduk pada jamak salim. Apa maksud salim? Kalau antum faham masuk taksir, antum faham masuk salim. Tadi kita bahas panjang dah pasal taksir. Taksir maksudnya perubahan yang berlaku pada surah mufrad dia berubah tu. Kalau salim, lawan dia. Maksudnya mufrad dia tak berubah. Surah gambaran mufrad dia tak berubah. Cuma ada penambahan yang pada akhir. Apa dia penambahan dia? Alif wa ta. Sebab tu dia kata ma dalla ala akthar min ithnatain, isim yang menunjuk lebih daripada 2, yang menunjukkan lebih daripada 2 bi ziyadatin alif wa ta, dengan penambahan alif wa ta pada akhir kalimah. Contohnya muslimatun. Muslimah seorang. Kalau jamak, kalau banyak muslimah kita kata muslimatun.
tambah alif ta ya. Tu jamak muannas salim. Mu'minah, mu'minatun. Kan? Boleh? Boleh yang tu ya. Tak kira sama ada dan alamat dhammah yang ada pada jamak muannas salim ini takkan berlaku melainkan hanya zahirah. Dia tak ada muqaddarah. Kalimah tersebut kalau dia jamak muannas salim dia mesti zahirah, tak ada muqaddarah. Sebab akhir ni adalah ta. Alif ta kan, dan alamat i'rab duduk pada ta, dan ta ini boleh terima baris. Tak kira dhammah ke fathah ke kasrah. Dia tak macam mufrad dengan jamak taksir tadi. Jamak taksir dengan mufrad tadi dia alamat dia dhammah tersebut sama ada zahirah ataupun muqaddarah. Pada jamak muannas salim zahirah sahaja, muqaddarah tak ada. Boleh? Akhir. Kat sini musannif sebut juga fa in kanatil alif ghaira zaidah. Okey, sekarang ni jamak muannas salim dia mesti syarat dia alif wa ta pada akhir itu mesti zaidah. Okey, kalau alif tu bukan zaidah, kan nampak macam akhir itu ada alif wa ta. Fa in kanatil alif ghaira zaidah, sekiranya alif bukannya zaidah bi an kanat mawjudah fil mufrad, maka dia bukan jamak muannas salim. Lam yakun jam'a muannasin saliman. Contohnya perkataan qadi. Perkataan qadi mufrad. Jamak dia apa dia? Qudah. Jamak dia qudah. Da'i pun macam tu juga. Da'i mufrad dia apa dia? Da'i, dia punya jamak dia du'a. Okey, akhir dia pun alif wa ta. Dia tak? Tapi alif yang ada pada qudah, yang ada pada du'at, itu adalah alif asliyah. Dia asal bagi qadi. Asal bagi qadi, kan qadi ni dia berlaku ilal ataupun berlaku masalah saraf pada dia kan. Begitu juga dengan du'a. Du'a alif itu adalah alif asli. Sebab dia asal daripada perkataan da'i. Da'i asalnya diambil daripada perkataan da'a. Da, dal, ain, alif. Begitu juga qadi asal daripada qada. Qada, alif. Jadi alif itu asliyah. Boleh. Begitu juga dengan ta. Sekiranya ta bukannya ta asal. Adalah ta asal. Maka dia bukan jamak muannas salim. Walaupun nampak surah macam jamak muannas salim. Contoh perkataan apa? Contoh perkataan maitun. Jamak dia apa dia? Amwat. Maitun jamak dia amwat. Baitun jamak dia abyad. Sautun jamak dia aswat. Okey, semua jamak ni amwat, abyad, aswat. Tengok belakang dia ada alif ta. Betul tak? Adakah alif ta tersebut ziyadah? Jawapan dia tidak. Ta kat situ adalah ta asal. Ta yang memang ada pada isim mufrad. Sebab tengok amwat. Dia punya mufrad adalah mautun. Ada ta. Ta itulah ta pada amwat. Baitun. Ta itulah ta pada abyad. Sautun. Ta tersebut adalah ta pada aswat. Jadi syarat jamak muannas salim ni alif wa ta tu ziyadah. Tak boleh asal. Tidak dia jadi jamak taksir. Kemudian fi'il mudhari'. Khair, fi'il mudhari'. Wa amma fi'il mudhari'. Apa dia fi'il mudhari' ni dua lah. Fi'il mudhari' ni dua. Sama ada mu'tal sahih akhir ataupun mu'tal akhir. Sahih akhir maksudnya akhir kalimah fi'il mudhari' itu bukan alif, waw dengan ya. Mudah faham. Fi'il mudhari' mu'tal maksudnya akhir dia alif, waw dengan ya. Untuk mengaji ilmu farahan. Okey, baik. Jadi fi'il mudhari' kalau dalam keadaan rafa' dia alamat dia zahirah ataupun muqaddarah. Alamat dia zahirah ataupun muqaddarah. Zahirah sekiranya fi'il mudhari' itu adalah sahih. Muqaddarah sekiranya fi'il mudhari' itu adalah fi'il mudhari' mu'tal akhir. Dengan satu syarat. Dengan satu syarat. Apa dia? Belakang dia tak boleh ada syai'. Belakang fi'il mudhari' itu tak kira sama ada sahih akhir ataupun mu'tal akhir, dia tak boleh ada syai'. Syai' dekat sini ada 5. Apa ada 5?
Apa dia yang saya sebutkan tadi? Lam yattasil alladhi wa qawluna alladhi lam yattasil bi alif itsnain wa wawu jama'a wa ya'u mukhatabah. Tak boleh ada tiga benda ni, dan tak boleh ada juga nun niswah dan juga nun taukid. Maka kalau tak ada lima benda ini, maka fa'il mudhari' sama ada di sahih akhir ataupun mu'tal akhir, dia marfu' dengan dhamma. Boleh. Habis kalau berhubung ada lima benda ni, dia jadi apa? Itu yang dapat khusus nanti, ada bab lain. Bab lain. Kalau ada berhubung dengan tiga benda, iaitu alif tsnain, wawul jama'ah dengan ya mukhatabah, dia jadi af'alul khamsah. Maka rafa' dia rafa' bi subutin nun. Rafa' dia dengan rafa' dengan nun, alamat far'iyah. Kalau berhubung dengan nun niswah, kan contoh ya tadribna berhubungan nun niswah, maka dia bukan dia jadi alamat lain, dia memang keluar terus daripada hukum i'rab, dia jadi mabni terus. Jadi fa'il mudhari' ini asal dia kena marfu'. Dia boleh tak jadi mabni? Boleh, sekiranya dia berhubung dengan nun niswah dan juga nun taukid. Kalau berhubung dengan nun niswah, dia jadi mabni ala sukun. Contoh yadribna fa'il mudhari' mabni ala sukun ittisalihi bi nuni an-niswah. Itu cara i'rab dia. Dia juga fa'il mudhari' yang taukid. Contohnya kita kata yadriban ataupun yadribanna, berhubung dengan nun taukid, khafifah ataupun thaqilah, pun dia jadi mabni. Dia keluar terus daripada daerah i'rab. Dia tak boleh kita kata fa'il ni mudhari' ke marfu' ke mansub ke majzum. Tak, dia keluar terus daripada i'rab, dia jadi mabni terus. Dia jadi mabni terus. Contohnya kita kata yadriban ataupun yadribanna. Dia jadi fa'il mudhari' mabni 'ala al-fathi. 'Ala al-fathi. Boleh nah? Baik. Kemudian kita masuk kepada maudhi' yang ke sekejap. Kita rehat saat 5 minit. Rehat saat 5 minit.
Okey, baik, kita sambung. Okey, selesai apa tu? Selesai alamat yang pertama bagi dhammah, alamat pertama bagi rafa' iaitu dhammah, dan dia merupakan alamat asliyah. Jadi kaedah dia apa dia? Al-aslu fi raf'il isim bid-dhammah. Al-aslu fi raf'il isim bid-dhammah. Asal untuk kita rafa'kan isim fi raf'il kalimah lah, fi raf'il kalimah. Al-aslu fi raf'il kalimah. Kalimah kat situ dengan maksud isim ataupun fa'il mudhari'. Asal bagi kita nak rafa' kalimah adalah dengan dhammah. Maksudnya kalau rafa' kalimah selain daripada dhammah, maka dia jadi alamat far'iyah. Boleh. Wa ammal waw fatakun. Sekarang ni kita masuk pada alamat far'iyah bagi rafa', iaitu ada tiga, iaitu waw, alif dan juga nun. Masuk waw dulu. Wa ammal waw fatakunu alamatan lirraf'i fi mawdi'ain fi jam'il mudzakkar salim wa fil asma'il khamsah. Apa dia asma'ul khamsah? Ada 5. Nama pun 5, asma'ul khamsah, isim-isim yang 5. Apa dia 5? Wa hiya abuka wa akhuka wa hamuki wa fuka wa dhu malin. Ada 5. Okey, kita masuk dulu satu-satu. Ada 2 lah, ada 2. Aqul, iaitulah kata syari', aqul taqulul waw alamatan ala raf'il kalimah fi mawdi'in. Waw ini dia jadi alamat bagi rafa' pada 2 tempat, 2 mawdi'. Apa dia? Jamak muzakkar salim. Yang kedua adalah asma'ul khamsah. Apa dia jamak muzakkar salim? Pertama, amma jam'ul muzakkar salim fahuwa ismun dalla ala akthar min ithnain bi ziyadatin fi akhirih. Itu ta'rif bagi jamak muzakkar salim. Isim yang menunjukkan lebih daripada 2. Muzakkar, lebih daripada 2. Lebih daripada 2. Lebih tersebut bi ziyadatin fi akhiri. Dia sama macam jamak muannas salim juga. Bi ziyadati alif wa ta. Kat sini bi ziyadatin fi akhirih. Dengan berlaku penambahan sahaja pada akhir mufrad. Dia tak berubah sebab dia salim. Dia salim, mufrad dia tak berubah. Cuma dia berlaku penambahannya. Contoh kita kata muslim seorang, kalau ramai muslimuna. Jadi muslim tersebut tak berubah, cuma tambah belakang ya, waw dengan nun. Jadi bi ziyadati fi akhirih kat sebelum tu tobik sikit, iaitu waw dengan nun pada keadaan rafa', ya dengan nun pada keadaan nasab dan juga jar. Itu maksud ziyadah fi akhirih. Itu jamak muzakkar salim. Ditambah sikit lagi dia punya ta'rif dia, salihun litajrid an hadhihi ziyadah. Maksudnya boleh kita tajridkan, maksudnya kita kosongkan, kita buang penambahan yang berlaku pada akhir tersebut, maka tak berlaku apa-apa perubahan pada sirah mufrad dia. Contohnya muslimuna, kita buang waw nun jadi muslim balik. Dia tak macam jamak taksir. Taksir ni dia memang pecah, dia tak boleh lah. Wa atfi mithlihi alaih, maksudnya kita boleh buat ataf. Maksudnya Arab ni kan jamak muzakkar salim ni jamak apa dia? 3 kan? Kesuaranya 3. Ada 3 orang muslim ni, kita demail. Kita kata apa? Ja'a muslimun wa muslimun wa muslimun. 3 orang. Ja'a muslimun wa muslimun wa muslimun, 3 orang. Tapi Arab tak sebut yang tu. Ada sebut ja'al muslimun, ja'a al muslimuna. Jadi sebab itu dia kata wa atfi mithlihi alaih. Jadi jamak muzakkar salim kita boleh buat ataf. Dia pecah tu jadi seorang-seorang. Jadi setiap daripada ataf dengan ma'tuf alaih itu sama. Muslim, muslim. Dia tak boleh kalau kita kata ja'a muslim wa mu'min. Kan? Ja'a muslim wa mu'min. Kemudian kita nak kata muslimuna. Tak boleh. Sebab apa? Ataf kat situ antara ma'tuf dengan ma'tuf alaih dekat situ mughayir. Maksudnya ada tak sama pada sudut mufrad dia. Yang ni muslim, yang ni mukmin. Jadi wa'at fi mislihi alaih ni mesti ma'tuf alaih dia sama, barulah kita boleh buat jamak muzakkar salim. Contoh dalam Quran Allah sebut farihal mukhallafun lakin ar-rasikhuna fil ilmi minhum wal mu'minun. Tengok al-mu'minun, ar-rasikhun, al-mukhallafun, semua tu jamak muzakkar salim. Walau karihal mujrimun
Iyakum minkum 'ishruna sabirun. Tengok perkataan sabirun. Wa akharuna i'tarafu bi dhunubihim. Akharun. Dia jamak mudzakkar salim. Semua tu jamak mudzakkar salim. Boleh faham? Kemudian asmaul khamsah. Asmaul khamsah. Ini asmaul khamsah kalau dia rafa' dengan waw juga. Apa dia asmaul khamsah? Wa amma asmaul khamsah fahiya al-alfaz al-mahsurah allati 'addaha al-muallif wa hiya abuka wa akhuka wa hamuki wa fuka wa dhu malin. Dia ada 5 je lafaz. Maksudnya ada 5 je perkataan. Sebab tu nama dia asmaul khamsah. Dia kalau rafa' dengan waw. Boleh tu asmaul khamsah. Contohnya Quran Allah sebut wa abuna syekhun kabir. Tengok abuna. Min haitsu amarahum abuhum. Kan wa innahu la dzu ilmin. Dzu ilmin. Dzu perkataan dzu min al-asma'il khamsah. Inni ana akhuka. Tengok akhuka min al-asma'il khamsah. Boleh. Cuma asma'ul khamsah ini nak i'rab dengan waw pada keadaan rafa' dia ada syurut. Nak i'rab waw pada rafa', nak i'rab alif pada nasab, nak i'rab ya pada jar, dia ada syarat dia. Baru dia jadi hukum ataupun baru dia masuk pada kata asma'ul khamsah. Kalau dia hilang syarat ini maka dia tak boleh i'rab dengan i'rab asma'ul khamsah. Dia ada syarat dia. Apa dia syarat dia? Dia ada beberapa syarat. Ala kulli hal dia pecah dua lah. Syarat khasah, syarat ammah dengan syarat khasah. Wa'lam anna hadhihi al-asma' al-khamsah la tu'ribu hadha al-i'rab illa bi syurut. Asma' al-khamsah ini tak di'rabkan dengan i'rab asma' al-khamsah melainkan dengan beberapa syarat. Wa hadhihi syurut minha ma yushtaratu fi kulliha. Sebahagian syarat-syarat ini disyaratkan pada semua kelima perkataan yang tertubik sebut fi kulliha ay syurut ammah. Syurut am, umum, masuk pada lima syarat ni kena lima perkataan ni kena ada syarat ni. Wa minha ma yushtarat fi ba'diha, dan sebahagiannya disyaratkan pada sebahagian kalimah sahaja. Boleh, yang panggil syurut khas. Kita masuk pada syurut ammah dulu. Khair, syurut ammah dia ada berapa syarat? Dia ada 4 syarat. Wa amma syurut allati tushtarat fi jami'iha fa arba'atu syurut. Dia ada 4 syarat. Syarat yang pertama apa dia? Antakuna mufradah. Dia mesti mufrad. Dia mesti isim tersebut mesti isim mufrad. Dia mesti 5 kalimah ini mesti mufrad. Yang kedua dia mesti mukabbarah. Maksudnya bukan isim tasghir. Dia bukan dalam keadaan isim tasghir. Al-thalis antakuna mudafah. Dia mesti dalam keadaan mudhafu ilaih. Maksudnya asma'ul khamsah itu mesti mudhaf. Dia mesti mudhaf. Yang keempat antakuna idafatuha li ghairi ya mutakallim. Dia mesti yang keempat dia mesti idafat tersebut bukannya idafat kepada ya mutakallim. Jadi syarat yang pertama sekiranya itulah dia mesti mufrad. Contoh perkataan abu. Okey, abu ni dia mufrad. Kalau dia dekat keadaan musanna ataupun jamak, maka tak di'arab dengan i'rab asmaul khamsah. Tak di'arab dengan i'rab asmaul khamsah. Contohnya disebut kat bawah tu, perkataan al-aba. Apa jamak bagi perkataan abun? Itu aba. Aba bolehkah kita i'rab dengan asmaul khamsah? Tak boleh. Sebab apa? Sebab dia jamak. Dia tak boleh jamak. Contoh perkataan akhu. Akhu dia daripada asmaul khamsah. Itu dia dalam keadaan mufrad baru boleh. Kalau dia di keadaan jamak, contohnya apa dia jamak bagi akhu, iaitu ikhwan. Ikhwan. Jadi ikhwan bolehkah kita i'rab dengan asmaul khamsah? Tak boleh. Sebab apa? Sebab dia jamak. Sebab dia jamak taksir. Boleh tak? Syarat pertama, semua kalimah lima ni mesti mufrad. Dia tak boleh musanna, tak boleh jamak. Yang kedua, syarat yang kedua. Dia mesti tak kiralah jamak tersebut jamak taksir ke, jamak muannas salim ke, jamak mudzakkar salim ke, tak boleh. Ya, mesti kena mufrad. Syarat yang kedua, antakuna mukabbarah. Antakuna wa kharaja bil ishtirati antakuna mukabbarah ma law kanat musagharah. Dia kalimah ni, isim ini, dia sama ada dalam keadaan tasghir ataupun dalam keadaan mukabbarah. Contohnya perkataan rajul. Rajul ini dalam keadaan mukabbarah. Dia boleh dalam keadaan musagharah. Yang ini kita jadikan dia dalam sirah isim tasghir. Iaitulah apa tasghir bagi rajul? Iaitulah rujail. Rujail, lelaki. Kita kata dia lelaki kecil. Kita kata rujail. Boleh.
Jadi perkataan 5 perkataan tak boleh dalam keadaan isim tasghir, itu maksudnya. Contoh perkataan abun. Abun itu memang ada keadaan mukabbarah lah. Apa isim tasghir bagi abun? Iaitulah ubayyu. Ubayyu. Maka kalaulah kita nak i'rab ubayyu, kita tak i'rabkan dengan asmaul khamsah. Kita i'rab dia dengan i'rab isim mufrad lah. I'rab isim mufrad. Contohnya kita akan sebut hadza ubayyun wa ukhayyun. Akhu pun macam tu juga, akhu mukabbara. Isim tasghir dia ukhayyun. Boleh? Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, wa kharaja bi ishtirati an takuna mudhafah, adalah ma law kanat munqati'ah anil idafah. Dia mesti isim 5 isim ni dalam keadaan idafah. Maksudnya an takuna mudhafan. Dia mesti jadi mudhaf. Contoh kita kata jaa Abu Bakrin. Abu Bakar. Jaa Abu Bakrin, jadi Abu. Abu mudhaf, Bakri mudhafu ilaih. Dia mesti dalam keadaan idafah. Dia tak boleh dalam keadaan mufrad seorang-seorang ya. Contoh kita kata jaa abun. Kalau dia bukan dalam keadaan idafah, maka dia tak di-i'rab dengan asmaul khamsah. Kan. Dia i'rab macam isim mufrad. Jaa abun, ra'aitu aban, marartu bi abin. Tapi dia mesti dalam keadaan idafah. Jaa abuka, ra'aitu abaka, marartu bi abika. Boleh. Syarat yang keempat, dia mesti idafah dia selain daripada ya mutakallim. Dia dalam keadaan mudhaf, tapi mudhafu ilaih dia bukan daripada ya mutakallim. Kita tak boleh kata kalau kita nak i'rab dengan asmaul khamsah, kita kata jaa abi. Jaa abi, walaupun dia dalam keadaan idafah, tapi disebabkan mudhafu ilaih dia ya mutakallim, maka dia tak boleh i'rab dengan asmaul khamsah. Habis i'rab dengan apa? I'rab dengan isim mufrad, dia punya alamat dia adalah alamat muqaddarah alal ba. Jaa abi, maka abi itu fa'il marfu' wa alamatu raf'i dhammah al-muqaddarah mana'a min zuhuriha ishtighal mahalli bi harakati al-munasabah wa huwa mudhaf wal ya'u mutakallim mudhafu ilaih. Boleh. Itu syarat yang keempat. Begitu juga jaa akhi, ra'aitu akhi, marartu bi akhi, jaa abi, marartu bi abi. Dia tak boleh idafat dengan ya mutakallim. Boleh? Selesai syarat ammah. Syarat khassah ada dua, iaitulah pada kalimah fuka dengan kalimah dhu. Okey, kalimah fuka ni dia ada syarat tambahan pada dia. Tambah 4 syarat ammah tadi, kemudian ada syarat tambahan pada dia. Apa dia syarat tambahan pada fuka? Iaitulah la tu'rabu hadzal i'rab illa bi syartin an takhluwa minal mim. An takhluwa minal mim, yani khaliyan minal mim. Asal perkataan fu iaitulah famun. Fu ni kan maksudnya mulut. Mulut ni buka kamus, dia fa dengan mim, famun. Nak i'rab dengan i'rab asmaul khamsah mesti kena dalam keadaan mim tu tak ada. Kita kata kan hadza fuka, ra'aitu faka, nazartu ila fika. Maksud dia tak ada mim. Kalau dia ada mim macam mana? Kalau dia ada mim, dia tak di-i'rab dengan asmaul khamsah. Dia i'rab dengan isim mufrad. Hadza famuka, ataupun famun jamil. Ra'aitu famaka. Maka i'rab macam i'rab macam i'rab isim mufrad. I'rab mim pada mim. Nazartu ila famika. Dia tak i'rab dengan i'rab asmaul khamsah. Itu maksud an takhluwa minal mim. Boleh? Satu syarat ya pada perkataan fuka. Kemudian pada perkataan zu ada syurut khassah juga. Apa dia? La tu'rabu hadzal illa bi syartain. Ada 2 syarat tambahan pada kalimah zu. Apa dia? Awal, an takuna bi makna sahib. An takuna bi makna sahib. Jadi contohnya kita kata dalam Quran tadi apa dia? Perkataan zu ilmin, ataupun dalam matan sebut zu malin. Zu. Kataan zu ni dia ada 2 makna.
pertama dengan maksud sahib, yang kedua dengan maksud isim mausul, yakni bermakna alladhi. Nanti kalau antum mengaji isim mausul, isim mausul ni ada isim mausul ni ada isim mushtarak, isim mausul mushtarak, ada isim mausul mushtarak dengan isim mausul apa dia mushtarak khasa, mushtarak dengan khasa. Yang mushtarak itu dia ada zu. Jadi murad dekat sini zu dengan maksud sahib. Kan, zu dengan maksud sahib. Contohnya jaa zu malin, yakni sahibu malin. Jaa zu malin, raaitu dha malin, marartu bi dhi malin. Yakni jaa sahibu mal, raaitu sahiba mal, marartu bi sahibi malin. Jadi zu dengan maksud sahib. Itu syarat yang pertama. Dia tak boleh zu dengan maksud alladhi. Kalau zu dengan maksud alladhi, maka zu tersebut di-i'rabkan dengan i'rab isim mausul lah, macam alladhi lah. Maka dia tak berubah lah. Alladhi dia mabni. Dia mabni. Maka zu pun jadi mabni juga disebabkan dia makna alladhi. Jadi kalau zu dengan maksud alladhi, maka dia terkeluar daripada i'rab asmaul khamsah. Contohnya kita sebut qama, jaa zu qama. Jaa zu qama, yani alladhi qama. Jaa alladhi qama, yani jaa zu qama. Ra'aitu zu qama, yani ra'aitu alladhi qama abuhu. Ataupun marartu bi zu qama, yani marartu billadhi qama abuhu. Zu itu bermakna alladhi. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, dia mesti أن يكون الذي تضاف إليه اسم جنس ظاهر غير وصف. Dia punya mudhafu ilaih itu mesti isim jenis, ismu jinsin zahir. Maksud dia di isim zahir. Maksud isim ada dua kan, isim zahir dengan isim dhamir. Mudhafu ilaih dia kalau zu ni tak boleh, dia memang takkan idhafat dengan dhamir. Dia mesti idhafat dengan isim zahir sahaja. Sebab tu kita dalam matan sebut zu malin, mal isim zahir. Kita tak kata zuka ataupun zuki ataupun zukuma, tak ada. Sebab idhafat zu mesti pada isim zahir sahaja. Sebab tu kalau dalam matan tu tengok wa asmaul khamsah wa huwa abuka wa akhuka wa hamuka wa fuka, semua idhafat pada isim dhamir. Maikan zu malin. Awak tak kata, awak musannif tak sebut zuka juga. Sebab zu tak boleh idhafat dengan dhamir. Dia mesti idhafat dengan isim zahir. Dan isim zahir tersebut mesti isim jenis. Apa maksud isim jenis? Maksudnya masdar. Tobik isu isim jenis maksudnya masdar. Dia tak boleh isim dhamir uskahti je. Dia mesti isim zahir tersebut mesti ismu jinsin. Maksudnya dia dhamirah, zu malin, zu ilmin. Isim ini dia ada dua, isim jenis dengan isim zat. Isim zat. Nak kat sini adalah isim jenis, bukan isim zat. Ghairu wasfin. Ghairu wasfin kat sini maksudnya sebab isim kat sini kan ada dua. Isim ada isim wasaf dengan isim ghairu wasaf. Isim zat. Wasaf, minta maaf tadi. Isim jenis masuk masdar. Wasaf, isim ada dua, isim wasaf dengan isim zat. Wasaf dekat sini maksudnya mushtaq. Mushtaq lah. Apa dia maksud mushtaq? Iaitulah isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbah. Maksudnya mudhafu ilaih tak boleh mushtaq. Tak boleh daripada isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbah. Kita tadi sebut zu qa'im. Qa'im kan isim fa'il bagi qama. Kita sebut zu qa'im. Walaupun dia isim zahir, tapi disebabkan dia isim mushtaq tak boleh. Dia mesti isim jenis, masdar. Tobik kat situ ghairu wasfin, yani ghairu mushtaqin. Boleh. Jadi Ana ni cakap laju lah. Ana cakap laju sebab Ana ligan masa dan ligan tempat kita nak berhenti apa semua. Jadi kalau antum tak faham, antum topik betul semua tak sempat, antum tengok baliklah rakaman. Okey, baik. Kemudian niyabah. Nak habiskan alamat dhammah ni. Alamat rafa' ni. Kemudian wa ammal alif, okey selesai. Alamat far'iyah yang pertama iaitu waw. Kita masuk alamat far'iyah yang kedua.
Wa ammal alifu fatakunu alamatan lirraf'i fi tathniyati al-asma'i khassah. Alamat far'iyah yang kedua iaitulah alif. Dia duduk pada isim musanna sahaja. Fi tasniyatil asma' yakni fi musanna lah sahaja. Maksudnya kalau musanna dalam keadaan rafa' dia mesti rafa' dengan alif. Akhir, apa dia tu musanna? Apa dia tu musanna? Musanna ni kullu ismin dallat ala ithnain aw ithnatain faqat. Dia isim yang menunjuk ke atas dua muzakkar ataupun dua muannas lah. Menunjuk ke atas dua sahaja. Maksudnya dia bukan menunjuk atas satu ataupun lebih daripada dua, tak boleh. Dia mesti menunjuk atas dua sahaja. Bi ziyadatin fi akhirih juga. Tu tanda dia. Bi ziyadatin fi akhirih, berlaku penambahan pada akhir daripada isim mufrad dia. Contohnya apa dia? Contoh muslim. Muslim isim mufrad. Musanna dia apa? Muslimani. Muslimani. Hanya tambah belakang aja alif wan nun. Bi ziyadatin fi akhirih kaislan tundabit. Alif wan nun fi rafa', ya wan nun fi nasab wal jar. Itu maksud biziyadatin fi akhirih. Pun dia boleh buat ma'tuf alaih juga. Contohnya kita sebut ja'a muslim wa muslim. Ja'a muslim wa muslim. Maka kita boleh ringkaskan muslim wa muslim tu jadi muslimani. Baru boleh. Sebab ma'tuf dengan ma'tuf alaih dia kena muttafiqani fil lafzi wal ma'na. Dia kena sama pada sudut lafaz dan juga makna, barulah kita boleh jadikan dia dalam bentuk musanna. Kalau dia tak sama, contoh kita nak kata ja'a muslim wa mu'min. Kemudian kita nak kata ja'a musliman. Tak boleh ya. Sebab apa? Muslim dengan mu'min dia tak sama pada lafaz. Yang ni muslim, yang ni mu'min. Kemudian kita nak jadikan musanna. Tak boleh. Tak boleh nah. Itu maksud aghnat hadhihi ziyadah 'anil 'atif wal ma'tuf 'alaih. Boleh? Itu musanna. Musanna pada rafa' dia jadi rafa' dengan alif. Baik. Pun musanna ni pun pecah dua lah. Muzakkar, muannas. Dan dia pun sama macam jamak muzakkar salim, muannas salim juga, la yakunu alamatuhu illa zahiratan. Alamat rafa' dia, alamat dia mesti kena zahir sahaja. Maksudnya musanna ni dia takkan ada alamat muqaddarah. Dia tak ada alamat muqaddarah. Dia kata ada alamat muqaddarah. Sebenarnya ada. Sebenarnya ada, tapi yang tu kena ada ke? Ada. Dia ada. Tapi mengaji di kitab yang lebih tinggi lah. Okey, baik. Kita masuk alamat far'iyah yang terakhir bagi rafa' iaitulah nun. Nun dekat sini dengan maksud subut nun lah. Nun yang ada. Subut nun. Yakni wujud nun. Iaitulah dia jadi wa amman nun fatakunu alamatan lirraf'i fil fi'l al-mudhari' idza ittasala bihi dhamiru tathniyatin aw dhamiru jam'in aw dhamiru al-muannasati al-mukhatabah. Jadi nun dia jadi alamat bagi rafa' dan alamat dia adalah alamat far'iyah yang ketiga dan alamat yang keempat secara umum. Pada mana? Satu tempat juga. Iaitulah pada fi'il mudhari'. Pada fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' yang mana? Fi'il mudhari' syarat. Bisyartin idza ittasala bihi dhamiru tasniyah. Dhamiru tasniyah dekat sini dengan maksud alif itsnain lah. Iaitulah pada dhamir huma dengan antuma. Pada kita punya tasrif fi'il mudhari'. Yadribu yadribani, pada yadribani. Huma yadribani, huma tadribani. Huma tadribani. Antuma pun macam tu juga. Antuma tadribani, antuma tadribani. Duduk pada dhamir huma dengan antuma. Dia berhubung dengan alif itsnain. Au dhamiru jam'in, iaitulah wawul jama'ah, iaitulah pada dhamir hum dengan antum. Kita sebut yadribuna wa tadribuna. Yang ni dia nak bagi cakap pasal af'alul khamsah kat sini. Maudhi' af'alul khamsah. Af'alul khamsah nama pun af'al fi'il yang 5. Ada 5 sirah lah. Iaitulah pada wazan yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna dan juga taf'alina. Sebab tu 5. Iaitulah pada dhamir huma, antum, antuma, antum dan juga anti. Pada tasrif fa'il mudhari'. Au dhamiru muannatsatil mukhatabah, yakni ya'ul muannatsatil mukhatabah iaitulah pada dhamir anti. Kita sebut anti tadribina. Jadi dia berhubung dengan ya. Jadi 5 fi'il, sirah fi'il ini disebut sebagai af'alul khamsah.
lahu mawda' khas. Dia ada mawda' yang khas, iaitu disebut sebagai af'alul khamsah. Dia kalau rafa' dengan alif. Rafa' dengan waw. Kalau nasab dengan alif, kalau jazam dengan dah. Kalau rafa' dengan subut nun. Kalau nasab dengan jazam, dia nasab dengan jazam bihazfin nun, dengan hazaf nun. Yurfa' bi thubutin nun wa yunsabu wa yujzamu bihazfiha. Matan. Rafa' dengan subut nun dan nasab jazam dengan hazaf nun. Ni af'al khamsah. Boleh kita akan terang secara daripada analah. Kemudian musannif dia masuk, dia kata af'al khamsah wa aqulu, dan kata syarih takunu nu alamata ala anna al-kalimah allati hiya fi akhiriha marfu'atun fi mawdi'in wahid. Jadi kalimah iaitu fi'il mudhari', af'al khamsah ini dia jadi alamat bagi rafa', iaitu alamat rafa' dia adalah nun pada satu tempat ya. Iaitulah af'al khamsah. Sekiranya fi'il mudhari' berhubung dengan alif itsnain, wawul jamaah ataupun ya'ul muannatsatul mukhatabah. Boleh? Okey, baik. Sekarang nak masuk satu-satu. Apa dia alif itsnain? Alif itsnain, ammal musnad ila alif itsnain, iaitulah pada huma al-ghaiban, iaitulah huma pada al-ghaiban, sawa'un kana mudzakkar ataupun muannas. Kita sebut yadribani, tadribani. Kita sebut yadribani dan juga tadribani. Huma yadribani ataupun huma tadribani. Boleh. Kemudian sama ada mudzakkar ataupun muannas lah. Kemudian alif itsnain, alif itsnain. Alif itsnain. Dia buat sini. Okey. Alif itsnain iaitulah pada ghaiban. Pada ghaiban, ini mudzakkar, ghaiban. Maupun alif itsnain ghaiban. Yang ini pada huma saja, huma muzakkar, huwa, huma. Ghaiban. Maka kita sebut yadriban. Kemudian alif itsnatain. Alif itsnatain pada huma, pada ghaibatan. Iaitulah pada ghaibatan, iaitulah pada hiya huma. Huwa huma hum, hiya huma. Huma pada muannas, iaitulah ghaibatan. Dan juga pada mukhataban, iaitulah pada antuma, pada antuma mudzakkar. Pada antuma iaitulah tadi pada alif itsnain pada huma mudzakkar dan juga pada mukhataban mudzakkar lah, iaitulah pada huma dan juga pada antuma mudzakkar. Adapun alif itsnatain, kan, alif itsnatain pada antuma, pada antuma mudzakkar dan juga antuma muannas. Kita sebut anta tadribani, tadribuna, tadribina, tadribani. Tengok, tadribani. Duduk pada dhamir antuma sawa'un kana mudzakkar ataupun muannas. Maka dia berhubung dengan alif itsnatain. Dan juga pada huma fil muannas, iaitulah pada dhamir huma fil muannas. Alif itsnatain. Antum bacalah tu, masuk syarah lah. Kemudian wawul jamaah duduk pada hum dan juga antum. Iaitulah yadribuna wa tadribuna. Hum dan juga antum. Kemudian ya'ul muannas mukhatabah. Ya'ul muannas mukhatabah duduk pada dhamir anti sahaja, iaitulah tadribina, taf'alina, tashrabina, ta'kulina. Boleh. Itu af'al khamsah. Dia af'al khamsah ini dia ada mawdi' khas. Dia rafa' dengan subut nun, dia nasab jazam dengan hazaf nun. Contohnya kita sebut al-muslimuna yusalluna. Jadi yusalluna i'rab macam mana? Yusalluna i'rab fa'lul mudhari' marfu' litajarrudihi min an-nawasib wal jawazim wa alamatu raf'ihi ad-dhammah wa alamatu raf'ihi thubutun nun ataupun bi thubutin nun niyabatan 'anid dhammah. Itu i'rab kamil. Fa'il mudhari' sekali lagi ana i'rab. Al-muslimun yusalluna fil masjid.
Yusallun fi'lul mudhari'. Sebab apa kita sebut fi'il mudhari'? Sebab yusallun fi'il mudhari'. Marfu'. Dia marfu'. Sebab apa dia marfu'? Litajarrudihi minan nasib wal jazim. Kerana dia tidak ada amil nasab, amil jazam. Apa dia amil nasab, amil jazam? Nanti kita mengaji. Litajarrudihi minan nawasib wal jawazim. Wa alamatu raf'ihi, dan apa dia alamat rafa' dia? Bi thubutin nun, dengan subut nun. Oh, dan anda sebutkan sebelum ini. Al-aslu la yus'al wa ma khilaful asli yus'al. Sekarang ni anda sebut asal rafa' alamat dia dengan dhammah. Sekarang ni yusallun, dia punya alamat rafa' dia apa dia? Subut nun. Kenapa bukan dhammah? Waktu tu kita kena sebut dia punya illah dia. Sebab apa tak i'rabkan dengan dhammah? Sebab khilaful asli yus'al. Apa yang khilaf pada asal itu ditanya. Kerana asal bagi rafa' dengan dhammah, tapi dekat sini dia i'rab dengan subut nun, dengan nun. Maka sebab itulah kita sebut wa alamatu raf'ihi bi thubutin nun niyabatan 'anil dhammah. Niyabatan 'anil dhammah, ganti daripada dhammah. Li'annahu min al-af'alil khamsah. Kalau untuk i'rab macam ni maksudnya antum faham bab alamat i'rab. Pada isim mufrad kita tak perlu sebut niyabah apa. Sebab apa? Sebab dia memang i'rab atas asal. Contoh kita kata ja'a muslim. Muslim fa'il marfu' wa alamatu raf'ihi dhammah zahirah. Perlu tak disebut niyabatan? Niyabatan 'anil dhammah, niyabatan 'anil fathah, itu sekiranya di-i'rab dengan alamat far'iyah. Kalau antum sebut macam yusallu tadi, antum sebut fi'il mudhari' marfu' li tajarrudihi min al-wasl wal jawazim wa alamatu raf'ihi bi thubutin nun, niyabatan antum sebut, antum tak diam sampai bi thubutin nun ya. Antum sebut niyabatan 'anil dhammah li'annahu min al-af'al al-khamsah, itu menunjukkan antum faham bahawa alamat i'rabnya ada dua. Alamat i'rabnya ada dua, asliyah dengan far'iyah. Ini samarah daripada mengaji nahwu. Mengaji nahwu ni samarah dia adalah tatbiq, i'rab tatbiqi. Sebab tu ulama sebut al-i'rab samaratun nahwi. I'rab ini adalah samarah nahwu. Nahwu ini adalah samarah, i'rab ini adalah samarah daripada pengajian nahwu. Kalau antum boleh i'rab, maksudnya nahwu antum mantap, maksudnya ngaji. Dia selepas daripada mengaji baru kita boleh i'rab. Kan baru dia reti i'rab. I'rab ni adalah samarah. Hasil daripada pengajian ilmu nahwu. Dia bukan benda kena hafal tak. Ja'a muslim nak i'rab macam mana? Dia nak hafal. Mai perkataan lain pula dah tertukar dah, tak reti dah. Jadi i'rab ini dia hasil kefahaman kita dalam ilmu nahwu. Mailah ayat apa pun kita boleh i'rab sebab kita faham nahwu, kaedah-kaedah nahwu dan sebagainya. Jadi mukaddimah salasah ini, 3 mukaddimah depan ni memang sangat penting, antum kena itqan, kena betul-betul tekun untuk faham dan sebagainya. Dia agak susah sebab nahwu ni memang babuhu hadid. Dia punya nak masuk dia tu memang pintu besi lah. Wa dakhiluhu qasab. Tapi bila dah masuk, dah lepas, dah faham, dah masyi apa semua, mukaddimah insya-Allah depan tu bab-bab masail dalam tu insya-Allah macam qasab ya, macam batang tebu ya. Macam yang tebu ya, insya-Allah lebih mudah. Jadi anda bagi tahu awal memang mukaddimah 3 benda ni, 3 mukaddimah ni insya-Allah dia agak sukar sikit, dia banyak benda kan. Kaedah nak kena hafal, kemudian banyak benda yang nak kena tahu, no? Kemudian summa qala alamatun nasbi walin nasbi khamsu alamatin, dan kita selesai alhamdulillah qisim yang pertama bagi i'rab iaitu rafa' dan juga dia punya alamat sama ada asliyah ataupun far'iyah. Insya-Allah kita masuk pada minggu depan iaitu qisim yang kedua bagi i'rab iaitu nasab dan juga alamat dia. Insya-Allah minggu depan target kita adalah untuk habiskan alamat i'rab lah. Untuk habiskan alamat i'rab iaitu nasab, khafaf dan juga jazam insya-Allah. Summa qala walin nasbi khamsu alamatin ila akhirih wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Okay, baik. Jazakum.